Assalamualaikum. Shell out. Wah, dengan nama je dah teruja kan? Shell out dah menjadi trending kini di kalangan para penggemar makanan laut. Umi pun tak tahu dari mana mulanya dan siapa yang perkenalkan makanan ni ke negara kita. Apa yang pasti, rata-rata ramai yang sukakan menu yang ringkas ni dan yang seronoknya dimakan beramai-ramai. Kebiasaannya menu yang satu ni dihidangkan di atas plastik atau daun pisang dan dicurahkan je segala macam makanan laut. Sebenarnya dah lama nak buat shell out sendiri. Kata orang kalau masak sendiri lebih muai dan boleh letak apa-apa je bahan yang kita suka. Ramai yang kongsikan resipi shell out ni, tapi bila lihat pada bahan-bahannya, buatkan tak berapa nak mencuba, sehinggalah Umi tengok dan kaji beberapa resipi dari sahabat-sahabat YouTuber dan Umi olah resipi yang dapat dari sana sini tu hinggalah tercipta resipi shell out style Umi. Bila tengok bahan yang digunakan, dah boleh dapat bayangkan betapa sedapnya lahai. Pasti menjilat jari dibuatnya. Bertambah teruja bila tengok sahabat-sahabat YouTuber berikan penerangan yang cukup lengkap dari awal penyediaan hinggalah kepada cara nak hidangkannya. Wow, rasa tak sabar nak cuba. Okeylah, tak nak cakap banyak. Umi nak kongsikan satu resipi shell out yang tersangat sedap ni. Umi pasti bila anda cuba resipi ni, pasti tak nak dah dengan resipi yang lain. Memang tersangat sedap dan menyelerakan. Adik-adik Umi dan Ipa pun cakap sedap tangkuah shell outnya tu. Okey, jom ke dapur. Langkah pertama, Umi akan rebus kesemua seafood-seafood yang Umi dah beli di pasar. Dalam kuali yang besar, panaskan air. Tabur dalam 1 sudu kecil garam. Bila air dah panas dan naik uap, masukkan udang. Tengok tu, bila udang-udang tadi berendam dalam air panas, laju je kulitnya perlahan bertukar warna. Biarkan dalam 2 ke 3 minit dan terus angkat. Tak perlu rebus lama-lama ya. Bila udang dah bertukar warna je, boleh dah angkat dan toskan. Untuk elakkan udang-udang ni overcook. Yang ni Umi guna udang harimau. Kalau dapat udang galah yang besar-besar tu, lagi sedap dan manis isinya. Kemudian masukkan pula sotong. Sotong ni pun sama ya, tak perlu rebus lama-lama. Bila sotong dah nampak kembang dan bertukar warna putih, terus angkat dan toskan. Untuk elakkan sotong jadi liat dan keras. Umi beli sotong saiz sederhana besar je sebab isinya lebih lembut dan tak terlalu liat waktu nak makan nanti. Kuantiti seafood ni agak-agak je, dalam setengah kilo atau ada yang kurang, ada yang lebih. Umi main agak-agak je, asal nanti boleh gaul semua seafood-seafood ni dalam kuali ni, kira okey lah tu. Rebus pula ketam. Umi gunakan ketam nipah sebab isinya banyak, lagi-lagi di bahagian penyepitnya tu. Padat dengan isi ketam. Memang puaslah makan. Ketam ni lebih kurang dalam 1 kilo ada ni. Sengaja Umi lebihkan sebab peminat ketam kat rumah ni ramai. Jadi kalau sikit tak syok lah dok meratahnya. Umi rebus ketam nipah ni agak-agak dalam 15 minit. Bagi isi dalamnya tu betul-betul masak. Sebab saiznya besar kan. Dah siap rebus, angkat dan toskan. Letak dalam mangkuk yang berasingan ya. Untuk setiap satu seafood-seafood yang dah direbus tadi. Rebus pula kupang. Untuk resipi shell out ni, anda boleh je gunakan apa-apa makanan laut yang anda suka. Contoh macam ketam, udang, kepang, kerang, kepah, sotong, lala, remis, pepahat, isi ikan dan apa-apa je lah yang menepati cita rasa selera masing-masing. Tapi jangan pula dicampur ayam dan daging ya. Yelah, dah namanya pun shell out kan. Mestilah makanan laut. Ya tak? Kupang dah siap rebus, tos dan ketepikan juga dalam satu mangkuk. Akhir sekali, Umi rebus kerang. Kerang ni dapat yang jenis kecil pula. Kalau dapat yang besar-besar tu, syok sikit kunyah isinya. Tapi tak apalah, apa yang ada je lah Umi guna. Kerang dan kupang tadi Umi rebus agak lama sikit, dalam 15 minit gitu. Bagi isi dalamnya betul-betul masak elok. Penting ya untuk dapatkan seafood-seafood ni direbus hingga masak sempurna untuk elakkan sakit perut.
Bukan apa, lepas makan risau kena bertapa dalam toilet pula kalau tak dimasak dengan betul. Dah siap rebus seafood-seafoodnya, air tu jangan terus dibuang ya. Ambil dalam satu mangkuk sedana besar sebab kita nak gunakan semula untuk buat kuah shell out nanti. Panaskan 2 sudu besar margarin pelangi bagi naik aroma wangi pada kuah shell out ni. Boleh juga gunakan salted butter atau minyak sapi. Ikut selera masing-masing. Apa yang ada kat rumah dan mudah, pakai tu je lah, lagi senang. Masukkan 2 biji bawang besar dan 5 ulas bawang merah kecil yang telah dihiris halus-halus. Tumis hingga bawang-bawang ni layu dan kebirangan. Umi guna api sedana besar dan rajin-rajin kacau ya untuk elak bawang hangus dan masak sekata. Bawang dah nampak layu dan coklat kebirangan, barulah campak 4 ulas bawang putih. Umi hiris halus memanjang. Kemudian 2 inci halia pun sama, hiris halus memanjang gitu macam batang mancis. Kemudian masukkan 2 batang serai yang telah diketuk dan 3 tangkai daun kari. Dan Umi ada campakkan 2 helai daun pandan yang telah disimpul rapi. Tumis hingga naik aroma bau wangi. Tujuan Umi masukkan daun pandan tu nak bagi tambah lagi aroma wangi pada kuah shell out. Selain tu rasanya pun sedap tau bila add on daun ni. Sedap sangat-sangat. Masukkan 20 batang lada kering yang telah dikisar. Sambung tumis lagi. Lepas masukkan cili kisar tu, terus dia masukkan 1 sudu besar rempah kari ikan dan 1 sudu besar rempah kari daging. Waktu ni api biar perlahan je ya, sebab tak nak rempah tu hangus. Memang shellnya out lah rasanya nanti. Rajin-rajin gaul dan biarkan rempah dan cili kering pecah minyak. Umi tambah sedikit minyak masak sebab nak bagi rempah betul-betul pecah minyak. Minyak masak dan margarin tu kena betul-betul cukup ya. Memang perlu lebihkan sedikit penggunaan margarin atau minyak. Yang ini kena pandai agak-agak. Sedikit udang kering, basuh, rendam dan tumbuk lumat. 1 sudu kecil serbuk paprika. Yang ini optional je sebab Umi nak bagi rasa pedas-pedas sikit, jadi Umi tambah. 1 inci belacan. Belacan ni Umi dah siap-siap bakar dahulu ya. Nak bagi naik aroma bau belacan dan rasa kuah pun akan lebih sedap bila gunakan belacan yang dah dibakar ni. Masukkan sedikit je dahulu air rebusan seafood bagi bahan tumisan ni tak terlalu kering. Umi akan masak lagi ya hingga rempah ni betul-betul pecah minyak. 1 ketul kecil gula Melaka bagi seimbangkan rasa pedas dari penggunaan cili kering, serbuk paprika dan nanti Umi ada add on cili padi dan lada hitam lagi ya. Jadi nak rasa pedas-pedas manis tu biar seimbang. Tengok tu warna rempah dah jadi agak gelap sedikit sebab Umi letak gula Melaka tadi kan. Ia mencantikkan warna sambal kita. Bahan-bahan tumis dah mula naik minyak. Apa orang panggil pecah minyak? Masukkan 1 sudu kecil lada hitam yang dah ditumbuk kasar-kasar. Gaul sebatikan. Untuk dapatkan rasa kuah shell out yang sedap dan tak rasa rempah mentah atau berempah semata-mata, sangat-sangat penting di sini, rempah tu kena betul-betul masak dan pecah minyak. Memang part ni kena bersabar sikit lah. Tumis tu biar lama. 1 sudu kecil kerisik nak bagi rasa sedikit lemak-lemak santan pada kuah shell out ni. Kemudian masukkan 4 sudu besar sos cili, 2 sudu besar sos tiram dan Umi ada add on sos BBQ hickory smoke ni dalam 2 sudu besar nak bagi efek rasa smoky-smoky gitu pada bahan-bahan seafood dan kuah shell out ni. Serius sedap sangat-sangat. Cuba untuk dapatkan ya. Kalau ada kat rumah tu boleh je letak. Dah tambah bahan-bahan sos, masukkan lagi air rebusan seafood. Waktu tuang tu agak-agak je. Jangan terlalu banyak, nanti cair pula kuah shell out. Agak-agak berkuah begini dah okey. Sebab nanti kita akan masak lama lagi ya. Nak bagi kuahnya pekat sedikit. Umi tambah 6 sudu besar kicap lemak manis. Nak bagi gelap sedikit kuah tu, lagi menarik dan cantik warnanya.
Yang ini satu lagi bahan special yang Umi add on, setengah cawan cooking cream. Setengah cawan ni dah memang meluk rasa lemak-lemak gitu pada kuah shell out. Serius, sedap sangatlah bila add on bahan yang satu ni. Kacau je bagi sebati dengan kuah tu. Bagi pelengkap rasa, Umi masukkan 1 sudu kecil serbuk perasa. Dan Umi tak add on garam pun sebab sos-sos tadi, belacan, udang kering dan air rebusan tu dah ada rasa masinnya. Kuah pun dah nampak pekat. Perahkan setengah biji lemon. Lemon tu setengah biji bagi Umi dah memadai. Sebab nanti waktu makan boleh perah irisan lemon-lemon yang kita letak sebagai hiasan tu. Tapi kalau anda jenis yang suka masam, boleh lebihkan. Ikut selera masing-masing. Cuma jangan terlalu masam sangat. Biar balance dengan rasa pedas-pedas manis dan masamnya tu. Akhir sekali, ketuk 6 biji cili padi merah dan masukkan lagi 1 tangkai daun kari. Gaul bagi sebati dan cuba rasa. Dah ngam semua rasa dan kuah pun dah nampak agak-agak pekat. Barulah masukkan segala mak nenek seafood yang kita dah rebus awal-awal tadi. Kemudian mulalah menggaul. Kaup dari bawah naik ke atas. Gunakan 2 sudip je bagi mudah bahan-bahan seafoodnya sebati bersama kuah. Part ni memang kena buat dengan penuh kesabaran. Nak menggaul ni tangan pun boleh naik seador tau. Shell out style Umi ni memang berkuah sikit sebab Umi tak berapa gemar kering sangat. Nanti nak makan dengan nasi, kuah tu lah sebagai lauk. Sedap sikit kan? Ada ke yang geng macam Umi? Kalau nak makan memang jenis suka yang berkuah. Shell out dah siap. Sekarang Umi nak rebus bahan-bahan hiasannya pula. Didihkan air, letak sedikit garam dan rebus 2 tongkol jagung. Rebus biar lama sikit bagi jagung-jagung tu empuk dan lembut isinya. Boleh nampak ya, beza dari segi warna. Jagung yang dah masak warnanya seakan kuning keemasan gitu. Tapi Umi nak rebus lama sedikit bagi lembut isinya. Sementara jagung siap direbus, masukkan carrot dan Umi ada masukkan juga sayur brokoli. Nampak tu, bila terendam je dalam air yang mendidih, brokoli tadi terus bertukar warna dari hijau kusam ke hijau gelap dan berkilat. Terus angkat sayur brokoli dahulu dan masukkan dalam air sejuk atau air ais. Sebab kita nak bagi kekalkan kerangupan brokoli dan matikan proses masak brokoli tu supaya brokoli tu tak makin layu ya. Dah siap semua, hidangkan shell out bersama bahan-bahan hiasan yang kita dah rebus dan irisan lemon. Nampak menyelerakan sungguh kan? Wajib cuba tahu resipi yang best ni. Sekian sahaja dalam entry kali ni. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Dah habis tonton? Jom subscribe, sharekan di media sosial anda dan tekan lonceng pertama untuk dapatkan video-video terbaru di channel YouTube Umi Atiyah Atif Kitchen. Assalamualaikum. Bye.